A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat datang ke sesi tadabbur kita pada pagi ini. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-189 daripada surah At-Taubah. Muka surat 189 daripada surah At-Taubah. Seperti biasa insya-Allah kita akan mulakan hari ini dengan memohon feedback daripada semua. Jelas Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan kita pada hari ini. Haji Abdul Qadir insyaAllah. Jadi hari ini kita akan memasuki surah At-Taubah ayat yang ke-14 sehingga ayat yang ke-20 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20. Kita tengok muka surat 189 insyaAllah. Secara keseluruhannya dalam muka surat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama-ulama tafsir kita, bahawa beberapa perkara yang sepatutnya, kenapa orang-orang Muslim ni, orang-orang mukmin ni sepatutnya berperang, ataupun bukan maknanya berperang ingin berperang, tapi maksudnya kena bersedia untuk berperang. Dan kenapa apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah mereka ni merasa ragu-ragu dan sebagainya kan, kerana ada terdapat di kalangan yang berlaku sebagaimana yang diceritakan dalam muka surat ini nanti. Ada di kalangan orang-orang yang tidak beriman ini, mereka ni menentang Islam dan sebagainya, tetapi mereka ni membuat kebaikan. Jadi ada kebaikan-kebaikan daripada mereka ni yang menyebabkan ada di kalangan orang-orang mukmin ini yang merasai bahawa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman ini juga bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga bagus. Jadi kenapa kita tidak menerima kebagusan mereka itu dan sebagainya? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebutkan dalam muka surat ini insya-Allah. Jadi yang pertama kita akan tengok kenapa Allah Taala mengatakan perlunya orang-orang yang beriman ini mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala apabila disuruh berperang, kerana tak sepatutnya wujud keraguan-keraguan dalam diri mereka apabila telah menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ialah kerana perkara yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman ini, bagaimana kiraannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang beriman diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam muka surat ini insya-Allah 189. Jadi kita baca sama-sama insya-Allah muka surat ini. Jadi kita tak ada bismillah seperti biasa. Hari pertama hari itu kita ada kesilapan sikit meletakkan bismillah, sebagaimana kita sebut semalam bahawa bismillah ini setengah ulama kata haram dibaca pada permulaan surah At-Taubah, ada yang kata makruh. Kemudian di dalam pertengahan, kita ulang sekali lagi semalam, ada yang kata apabila di pertengahan ayat, dalam mana-mana ayat surah Taubah ni, ada ulama kata makruh dibaca, dan ada yang kata boleh dibaca, harus dibaca. Apapun galakan ulama ialah lebih baik kita ni tidak membaca bismillah apabila membaca ayat-ayat daripada surah At-Taubah. Tapi cukup sekadar kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cukup setakat tu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatiluhum yu'azzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-14 yang baru saja saya baca tadi, maksudnya adalah qatiluhum. Allah Taala kata perangilah mereka. Maknanya jangan takut, maksudnya. Dalam tafsir kata jangan takut. Apabila Allah Ta'ala menyuruh, jangan kamu takut. Qatiluhum. Kemudian yu'azzibhum, itu adalah perkara yang pertama kan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yu'azzibhumullah. Allah Ta'ala akan mengazabkan mereka. Maknanya Allah Ta'ala dah beri jaminan kepada orang-orang yang beriman. Kamu hanya berusaha. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya nak azabkan orang-orang kafir ni, orang yang tak beriman, orang yang menentang Islam ni, sebenarnya boleh saja. Allah Ta'ala boleh kirimkan taufan, Allah Ta'ala boleh kirimkan banjir, Allah Ta'ala boleh buat apa saja kan, insya-Allah kan. Allah Ta'ala boleh sebagaimana yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Ta'ala nak menjadikan
apa yang berlaku kepada orang-orang Quraisy yang menentang Nabi, yang menyeksa para sahabat ini, ialah dengan cara mereka sendiri. Allah Ta'ala suruh untuk memerangi orang-orang kafir itu, iaitu mereka ni diazab dengan tangan-tangan orang-orang yang beriman itu sendiri. Jadi qatiluhum yu'azzibuhumullah, Allah Ta'ala akan mengazabkan mereka dengan peperangan tersebut, dan kemudian biaidikum, dengan tangan kamu. Jadi tengok makna Allah Ta'ala nak tangan kamu sendiri yang akan membunuh mereka dan menghancurkan mereka dan menghalang mereka daripada terus menerus dengan kejahatan mereka itu. Itu yang pertama. Kemudian Allah Ta'ala kata wa yukhzihim, Allah Ta'ala akan menghina mereka. Yukhzi, jadi siapa yang menghina mereka-mereka ni, orang-orang yang menentang agama ni, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah yang pertama yu'azib, kemudian Allah Ta'ala tu yukhzi, Allah Ta'ala yang akan menghina, kemudian wa yansurkum alaihim, dan kemudian Allah Ta'ala lah yang akan menolong kamu ke atas mereka menghadapi itu. Jadi sebab itulah jangan takut. Allah Ta'ala kata jangan takut, qatilu, sebab Allah Ta'ala akan tolong kamu alaihim, ke atas mereka. Kemudian yang seterusnya Allah Ta'ala kata wa yashfi sudura qaumin mu'minin, Allah Ta'ala nak yashfi, maknanya ialah mengobati, mengobati hati-hati sudur qaumin mu'minin, kaum hati orang-orang yang beriman. Kenapa? Kerana mereka ni dah lama kan, mereka dulu diseksa di Mekah kan, diseksa, dan orang-orang yang menyeksa mereka tu, mereka kenal seorang-seorang kan, maknanya mereka ingat benda ni, bukan atas alasan membalas dendam kan, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memerintahkan. Bukan kerana mereka nak buat jahat tu, mereka nak, kalau ikut dendamnya, maka ramailah di kalangan mereka kalau masuk Islam pun maka akan berdendam juga kan. Tapi apabila mereka dah masuk Islam, sebagaimana kita baca sebelum daripada ni, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menerima mereka, dan mereka adalah saudara kepada kita. Kalau mereka dah masuk Islam. Tapi kalau mereka tu berterusan dengan kekufuran dan menentang agama, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadilah apa yang terjadi ni, iaitu qatiluhum. Jadi Allah Ta'ala kata wa yashfi sudura qaumin mu'minin, menjadikan hati kamu ni terobat, terobat, yashfi. Kemudian wa yuzhib ghaiza qulubihim, dan kemudian Allah Ta'ala dapat menghilangkan, apabila dah dapat buat macam tu, dah dapat qatil tu, maka akan yuzhib ghaiza, kemarahan. Allah Ta'ala akan menghilangkan kemarahan qulubihim, hati-hati mereka, hati-hati orang beriman tu. Habis situ. Jadi kalau kita tengok situ kan, ada 5 perkara kan, yang Allah Ta'ala jadikan, dan kemudian selepas daripada tu Allah pun sebut wa yatubullahu ala man yasha, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima taubat siapa-siapa saja di kalangan mereka kalau nak bertaubat. Jadi kalau mereka dah bertaubat, mereka adalah saudara kamu. Jadi kamu tak boleh lagi lah merasai dendam, merasai marah dan sebagainya. Jadi kita marah tu, orang mukmin tu diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah bukan kerana marah emosi, bukan kerana marah. Kalau emosi maknanya sampai kiamat lah, maknanya kan sampai mati kan, marah kan, walaupun orang tu dah beriman, marah juga tak boleh, kerana kekufuran dan kejahatan mereka tu. Sebab itulah kita ni, kalau orang tu apabila beriman, dah masuk Islam kan, dalam kita kan, kita takbir, kita gembira kan, walaupun dulu kemungkinan dia tu adalah musuh umat Islam kan, dia tu jahat kepada umat Islam, dia membunuh orang Islam, tapi apabila dia telah beriman, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan, sebagaimana tengok dalam ayat ni kan, Allah Ta'ala kata, tengok kan, wa yatubullahu ala man yasha, Allah Ta'ala akan menerima taubat siapa saja kan, dan kemudian wallahu alimun hakim, Allah tahu siapa yang mana Allah Ta'ala nak dia kebersihan hati dia, kejernihan hati dia, Allah Ta'ala tahu, dan Allah Ta'ala ni mempunyai hikmah dalam segala apa yang dibuatnya, yang dilaksanakan, dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala hakimun, Allah Ta'ala tu maha hakim. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-16 ayat yang ke-16 Allah Ta'ala kata am hasibtum an tutraku. Sekarang ni nak ceritanya tentang orang-orang yang beriman ni, ujian kepada orang-orang yang beriman ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila turun satu-satu perintah, maka Allah Ta'ala nak tengok kita sebenarnya, siapakah di kalangan kita ni orang-orang yang betul-betul melaksanakan, dan juga orang-orang yang masih ada lagi hati dia terikat dengan kekufuran, terikat dengan jahiliah, terikat dengan perasaan-perasaan yang tak betul. Jadi Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala kata am hasibtum, adakah kamu menyangka an tutraku, kamu itu akan ditinggalkan. Maknanya ditinggalkan macam tu saja, maknanya apabila kamu kata dah beriman, dah okeylah, tak, walamma
Allah Ta'ala ni walamma dia maksudnya ialah sedangkan belum lagi ya'lamillah, Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala tak tahu ke? Allah Ta'ala tahu, tapi kenapa disebut walamma ya'lamillah, iaitu untuk Allah Ta'ala nak zahirkan sehingga nampak kepada semua orang, biar orang tahu semua kan. Gitu kan, Allah Ta'ala tahu hati manusia, tapi bukanlah maksud di sini bahawa Allah Ta'ala ni uji kita ni supaya kerana Allah Ta'ala nak tahu kita ni betul tak betul, tak. Tapi Allah Ta'ala nak tunjukkan, nak tonjolkan kepada orang lain, kepada manusia juga, supaya zahir. Itu nama, sebab tu nama dia dalam tafsir dipanggil ini, perkara ini dipanggil ilmu. Sini ya'lamillah tu maksudnya ialah ilmu zuhur. Ilmu zuhur maknanya satu benda supaya dapat dizahirkan, ditonjolkan, kita katakan di 3D, di 4D kan, supaya orang nampak. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan meninggalkan kita. Walamma antutraku walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum walam yattakhizu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. Jadi panjang sikit ayat ni. Cerita dia macam ni kan. Walijah tu kita tahu dulu, perkataan walijah tu maksudnya ialah kawan rapat maknanya. Kawan rapat ni. Bitonah, dia kata aulia, iaitu orang yang rapat lah dengan kita. Orang yang kita cerita tentang apa-apa saja kita cerita pada mereka. Jadi dalam ayat ni, dalam ayat yang ke-16 ni, Allah Subhanahu Wa Taala cerita begini. Allah Taala kata kita ni, manusia ni, orang yang beriman ni, Allah Taala tak akan tinggalkan kita ni begitu saja. Begitu saja artinya ialah maknanya Allah Taala tak uji, tak. Allah Taala akan uji kita. Apakah yang Allah Taala nak tonjolkan melalui ujian-ujian ini? Nombor satunya ialah kita ni jahadu. Itu kan. Allazina jahadu minkum walam yattakhizu, iaitu nak tengok kan siapa yang benar-benar berjihad. Berjihad ni maksudnya ikhlas dalam jihad dia, ikhlas dalam perjuangan dia. Jahadu minkum tu yang pertama, siapa yang berjihad, nak tengok kan. Yang keduanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut walam yattakhizu min dunillah wala rasulihi walal mu'minin walijah. Siapa di kalangan kamu ni orang yang hanya mengambil Allah, mengambil Rasul dan mengambil orang mukminin saja sebagai walijah, dan dia tak ambil selain daripada tu. Jadi ada di kalangan orang-orang yang beriman juga sebenarnya, apabila mereka ni berjihad, mereka ni okey dari segi jihad, perjuangan semua kan, tapi apabila diuji dengan hubungan kemanusiaan, iaitu kan ini saudara mereka, kadang-kadang saudara mereka ada di Mekah, kadang-kadang saudara mereka gini, jadi mereka kadang-kadang nak berperang tu ada kita. Mereka menyalurkan maklumat kan, mereka buat benda-benda yang tak sepatutnya lah kan. Kenapa? Kerana perasaan kasih sayang dengan orang-orang yang tertentu di kalangan sebelah sana. Jadi sebab itulah Allah SWT kata nak uji dua perkara ni. Dalam ayat ni kan, Allah Ta'ala tak akan biarkan kita sehingga Allah Ta'ala uji. Nombor satu, adakah kita ni berjihad betul-betul, berjuang betul-betul, berusaha betul-betul di jalan Allah, ikhlas betul-betul, itu nombor satu. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala nak uji kita. Kita boleh tak putuskan segala hubungan kekeluargaan, kena apa, kawan-kawan, kena sebagainya, melainkan Allah, Rasul dan orang mukmin saja. Kalau selagi mana kita tak putus perkara itu, kita tak boleh putuskan, kita tak boleh serahkan, kita hanya boleh menjadikan Allah Ta'ala sahaja, Rasul sahaja, orang mukmin saja sebagai awliya kita, sebagai kawan rapat, sebagai orang yang bersama dengan kita. Selagi itulah maka kita sebenarnya belum lulus lagi dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok sini Allah Subhanahu Wa Taala kata wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Taala tahu apa yang kamu lakukan. Khabir, Allah Taala khabir apa yang ada dalam hati yang kita sebut hari itu. Khabir, alim, sami', basir, itu dia ada sedikit-sedikit perbezaan dari segi makna. Kalau khabir tu dia lebih kepada apa yang ada di dalam hati, iaitu khabaya, perkara yang tersembunyi dalam hati dan dada. Okey, jadi ayat yang ke-17 sekarang ayat yang ke-17, maka lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Sekarang kita masuk pula kepada orang-orang musyrik Mekah ni. Layak ke mereka ni? Maknanya kalau di zaman moden ni kita nak cerita macam ni lah kan. Ada orang kafir ni dia buat kebaikan. Kita tengok mereka ni kan membuat yayasan, membuatlah infak, mereka infak lah, kita kata infak, iaitu membelanjakan harta mereka. Mereka setengah mereka yang kaya tu beri derma sini, derma sini, derma sini, buat ni kan kebaikan. Dan setengah tu kebaikan-kebaikan itu adalah berkaitan dengan umat Islam, tapi mereka tu kufur. Mereka kufur. Pada hakikat sebenarnya mereka kufur kan. Kalau mereka tu sembunyikan mereka kufur, itu cerita lain. Tapi maksudnya mereka ni kufur, betul-betul kufur.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan apa yang berlaku kepada orang-orang musyrik Mekah. Orang musyrik ke Mekah ni, mereka ni tinggal di Mekah. Mekah ni Kaabah. Kaabah ni dan juga ada air Zam-Zamnya. Orang setiap tahun, setiap bulan, setiap hari akan datang buat umrah dan juga buat haji. Setiap tahun orang akan datang buat haji, setiap masa orang akan datang buat umrah. Di mana? Di Mekah. Siapa yang datang tu? Semua orang Mekah. Semua orang tanah Arab. Sebab itu adalah berasaskan kepada ajaran Nabi Ibrahim. Mereka tu percaya perkara itu kan. Walaupun mereka ni syirik dan macam-macam lah. Jadi orang-orang di Mekah ni, mereka ni banyak buat kebaikan sebenarnya. Walaupun mereka ni sebenarnya menyeksa orang-orang Islam kan. Menyeksa orang Islam, menyeksa Muhammad, menghalang manusia daripada jalan Allah. Tapi mereka dalam masa yang sama, mereka ni beri derma banyak. Memberi minum lah, berusaha jaga Kaabah lah, dan macam-macam lah. Jaga ni imarah ni artinya ialah memperbaiki, menjaga, mengurus. Itu dalam bahasa lah kan ya'muru al-imarah tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, sekarang ni Allah Taala nak beritahu satu hakikat, iaitu maka lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Orang-orang musyrik ni, orang-orang yang tidak beriman, maknanya hati dia tak beriman pun, mereka sebenarnya tak layak. Maka maknanya tak layak bagi mereka ni an ya'muru masajid Allah, untuk memakmurkan sebagaimana saya sebut tadi tu, iaitu mengurus dan sebagainya tu, mengurus, memakmur, berada dalam tu, stay dalam tu, itu pun termasuk ya'muru juga, iaitu ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufri. Sedangkan gitu kan, Allah Ta'ala kata sedangkan mereka ini mengaku, syahidi itu mengaku kalau syahadah tu mengaku membuat syahadah kan. Tapi syahidina ala anfusihim bil kufri, sedangkan mereka itu mengaku kufur. Mengaku kufur tu, mereka tu kata mereka tu kafir. Iaitu mereka percaya tak pada Muhammad? Tak percaya. Percaya tak pada Allah? Tak percaya. Syirik, yes syirik kan. Mereka tu agama syirik, mereka tu agama gini, mereka tu Yahudi, mereka tu Kristian, macam-macam lah kan. Agama-agama yang mana bukan Islam kan. Jadi mereka tu, kalau kita tanyalah orang bukan Islam sekarang, mereka tu awak ni syirik. Ya, awak bukan kata syirik kan, tapi maknanya awak ni Kristian, yes Kristian. Awak ni Yahudi, yes Yahudi. Awak ni agama ni yes betul, kami agama tu. Itulah maksud syahidina ala anfusihim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau mereka syahidin ala anfusihim bil kufri, mereka tu tak layak. Tak layak untuk memakmurkan masajidillah, iaitu memakmurkan masjid-masjid ataupun tempat-tempat ibadat ataupun tempat-tempat kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tempat mana yang kalau dalam masa itu adalah Baitullah kan. Masajidullah itu ialah maksudnya ialah bukanlah masjid-masjid tu. Secara asalnya maknanya adalah mana-mana masjid pun tak boleh. Itu kan, mana-mana. Tapi pada masa itu ialah Masjid Baitullah lah, pada masa itu kan. Kemudian Allah SWT kata ulaika, kenapa? Allah Ta'ala kata ulaika habitat. Jadi apa ni Allah Subhanahu Wa Taala kata sini dalam ayat ni ialah dia kata ulaika habitat a'maluhum. Mereka tu gugur. Mana apa? Amalan mereka, makna pahala mereka tak ada. Habitat makna batalat, makna tak ada apa. Jadi kebaikan mereka buat ni makna tak ada nilai pun. Sebab apa? Tak ada iman. Wa finnarihum khalidun, dan dalam neraka mereka itu khalid. Mereka itu kekal. Jadi daripada ayat ni kan, kalau kita kata habis tu kebaikan-kebaikan mereka yang dilakukan oleh mereka di atas dunia ni sia-sia lah. Betul, sia-sia. Pahalanya tak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana mereka tak ada iman. Bila tak ada iman, semua benda yang mereka lakukan maka tak boleh disangkut nak letak di mana. Sebab tak ada iman kan. Jadi habis tu sia-sia. Ya betul, sia-sia. Tak ada. Habis tu tak ada langsung. Allah Subhanahu Wa Taala, ulama kata kemungkinan akan memberi kepada mereka atas dunia ni dengan sedikit lah kan. Sedikit limpahan rahmatnya kepada orang-orang yang tidak beriman yang membuat kebaikan tu. Tetapi di hari akhirat pahala mereka langsung kosong. Jadi sebab itulah kita ingatkan kan, sia-sia, sayang kan mereka ni buat baik banyak-banyak kerana setengah-setengah tu kan atas dunia ni, tapi oleh kerana mereka kafir, mereka tak ada apa-apa pahala. Kadang-kadang mereka tolong orang Islam, kadang-kadang mereka memperjuangkanlah, membantu orang Islam kan untuk mendapat hak asasi manusia dan sebagainya kan. Itu adalah satu kebaikan, benda-benda baik tuan. Tetapi perkara tu semua Allah Ta'ala kata habitat a'maluhum, sia-sia. Habitat a'maluhum, gugur semua pahala tu. Wa finnar dan apabila mati pula, apabila dah wa finnar masuk neraka, siapa nak tolak kan. Ini adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala kan. Mereka ni makan. Seterusnya Allah Ta'ala kata innama ya'muru. Sekarang ni Allah Ta'ala tegaskan
siapa sebenarnya yang layak untuk memakmurkan masjid Allah ni ataupun Baitullah lah pada masa itu, tapi secara umumnya ialah masjid-masjid Allah lah, mana-mana masjid kan. Jadi Allah SWT kata sini, sesungguhnya orang-orang yang sepatutnya, yang layak untuk memakmurkan masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Itu sajalah kan. Dia sebut dua saja sini, tapi ulama kata maksudnya bukanlah dua, beriman kepada Allah dan hari akhirat saja, tak beriman kepada Nabi, tak, tapi inilah perkara utama. Sebab apa? Sebab beriman kepada Allah, sebab Allah Ta'ala yang suruh. Beriman kepada hari akhirat, sebab nanti akan dapat pahala. Jadi kalau orang tak yakin pada dapat pahala, tak yakin pada Allah, buat apa dia ni mengimarahkan? Kalau kita katalah kan, buat apa maksudnya kalau dia nak imarah tu, bukan makna salah nak sebab itu perbincangan ulama fiqh pula kan, tetapi maksudnya ialah mereka tak akan dapat pahalanya. Orang yang layak, dan layak pula tu ialah yang apa ni, yang beriman, layak akan makmur tu ialah memakmurkan, mengimarahkan, ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, wa aqamas solah, dan kemudian dia mendirikan solat. Kalau dia pun tak semayang contohnya, ini tambah Allah Ta'ala tambahkan, beriman satu, madam mereka tu mendirikan solat. Kalau mereka tak mendirikan solat, maknanya tidak melakukan amalan-amalan yang ma'ruf lah, mereka terkenal dengan orang-orang yang fasik contohnya, beriman tapi fasik kan. Jadi juga Allah Ta'ala soal ke sini, tak layaklah untuk memakmurkan masajidillah. Wa ataz zakah, dan kemudian mereka itu menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tak takut melainkan Allah Ta'ala sahaja. Tengok kan, dah ada 5 perkara kat sini kan. Jadi maknanya orang yang nak memakmurkan betul-betul masjid ni, itulah makna orang yang patut diberi kelayakan untuk memakmurkan masjid, mesti ada sifat-sifat ni. Kata ulama kan, mengira iaitu ada 5 perkara: beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan kemudian tu beriman kepada hari kiamat, dan kemudian mereka tu mendirikan solat, mereka tu menunaikan zakat, dan mereka tak takut melainkan rasa takut, tak ada rasa takut melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah Ta'ala kata mereka itu asa, asa ni terjemahan dia ialah moga-moga, tapi bila asa daripada Allah, asa daripada Allah menunjukkan itu pasti dalam Al-Quran tu, cara-caralah nak faham Quran. Jadi Allah SWT kata fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, mereka itu pasti orang-orang yang akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, minal muhtadin. Seterusnya ayat yang sebelum akhir, Allah Subhanahu wa taala kata aja'altum. Allah Taala nak emphasize lagi, nak tekankan lagi bahawa orang-orang kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak beriman ini adalah sia-sia. Allah Ta'ala kata aja'altum, adakah kamu nak jadikan? Jadi dikatakan bahawa ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat Nabi. Dalam riwayat-riwayat yang banyak disebutkan Sayyidina Abbas. Abbas ni, Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi lah. Dia telah ditangkap menjadi tawanan semasa peperangan Badar. Jadi lepas dari peperangan tu, jadi dia pun masa cerita-ceritalah di Madinah tu, masa ditawan sebelum dilepaskan, sebelum dibebaskan, jadi dia pun cerita, dia kata orang Mekah pun baik juga, dia kata kan, orang Mekah ni sebab apa? Mereka ni memberi minum kepada orang-orang yang datang untuk buat haji dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun sebut sini dalam ayat ni, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wajahada fi sabilillah la yastawun. Allah Ta'ala kata, jadi sekarang ni Allah Ta'ala kata tu tidakkah, minta maaf, adakah gitu, aja'altum, adakah kamu nak jadikan, aja'altum, siqayah tu maknanya memberi minum, sebab yang jaga memberi minum kepada orang haji dan umrah ni pada masa tu ialah daripada grup-grup Abbas ni. Jadi Abbas tu dia kerja kuat lah maknanya kan, buat kebaikan semasa tu. Jadi Abbas ni berkata, dia kata adakah, jadi Allah Ta'ala umum saja, tak sebut Abbas tak Abbas tapi jadi bagi kita ialah kita umum saja kan, adakah kamu nak jadikan memberi minum kepada orang haji itu orang haji, wa imaratal masjidil haram, dan juga mengimarahkan masjidil haram tu, menjaga masjidil haram, mengurus masjidil haram, membaiki apa yang rosak dan sebagainya tu, sama kaman mana billahi wal yaumil akhir, adakah sama, kamu nak samakan di antara orang yang beriman dengan orang yang buat kebaikan tu. Jadi Allah Ta'ala nak kata kat sini kan kepada kita lah, kepada kita pada hari ini lah kan,
Adakah sama orang yang memperjuangkan Islam, orang yang nak menegakkan Islam, orang nak membawa manusia kepada Islam, sama ke dengan orang yang membuat kebaikan-kebaikan yang lain tu? Memanglah banyak kebaikan kan, memberi makan kepada orang miskin, memberi makan kepada orang di Afrika yang kelaparan, kebuluran dan sebagainya kan. Itu adalah semua tu kebaikan kan. Memberi minum dan sebagainya kan, hak asasi manusia lah, bla 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 bla. Kita katakan banyak benda-benda kebaikan yang dilakukan oleh manusia lah kan pada hari ini. Tapi Allah SWT kata dia tak akan sama dengan apa? Orang yang beriman dengan dan juga orang yang jahada fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad maksudnya ialah orang yang bekerja bersungguh-sungguh untuk menyebarkan agama, menyebarkan Islam. Jadi antara dua ni tak boleh nak buat perbandingan ya. Buat kebaikan biasa saja itu bagus, tetapi tak boleh sama langsung dengan beriman dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan samakan. Jangan kamu pandai-pandai. La yastawun, Allah Taala kata. Tak sama langsung indallah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sebab Allah Taala tak memberi hidayah kepada orang zalim. Orang yang buat zalim, Allah Taala tak pakai dia. Tak terima dia kan. Jadi zalim apa kita sebut hari itu kan? Zalim ini ialah zalim yang pertama sekali ialah kesyirikan. Itu adalah zalim yang paling teruk sekali. Bukannya zalim tu menzalimi orang lain, tu zalim-zalim yang selepas daripada tu. Tapi zalim yang pertama iaitu syirik, iaitu tak beriman kepada Allah. Jadi ramai sangatlah orang-orang yang zalim pada kita, pada apa yang ditetapkan oleh Allah SWT atas dunia pada hari ini. Sebab itulah word zalim pun kadang-kadang kena luaskan, kita kena jelaskan dengan clear kan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran. Seterusnya ayat yang ke-20 Allah SWT kata allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Allah Ta'ala ceritakan kat sini kan, maknanya orang-orang yang beriman nombor satu, orang yang berhijrah. Tapi ada orang yang tidak boleh berhijrah. Sebab apa? Mereka dah berada di Madinah, nak berhijrah macam mana kan? Kalau orang daripada Mekah bolehlah berhijrah ke Madinah, tapi orang dah berada di Madinah, tapi mereka ada lagi, Allah Ta'ala beri lagi, iaitu peluang kepada mereka, wajahadu fi sabilillah, mereka itu berjihad di jalan Allah, berusaha di jalan Allah bersungguh-sungguh dengan bi amwalihim wa anfusihim, dengan amwal dan juga anfus. Amwal tu maknanya bila-bila kan, maknanya kan sebelum, makna tak perlu waktu, boleh kan. Kemudian dengan diri mereka apabila diperlukan untuk mereka ni berusaha ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala kata, tengok kan, a'zamu darajatan indallah, mereka itu, orang yang begitu lebih tinggi lagi martabatnya. A'zamu darajah makna lebih besar lagi darajatnya indallah, di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya jangan kamu samakan macam tadi tu. Jadi kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh bilion-bilion ke, tak kira lah kan berapa trilion ke, kalau orang tu derma, orang tu infak kan, tapi kalau dia tidak beriman, dia tak boleh lawan langsung dengan usaha yang dibuat kan, usaha yang datang daripada seorang yang beriman dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata wa ulaika humul faizun, orang macam itulah yang berjaya. Siapa? Iaitu orang yang berjihad, orang yang berhijrah, orang yang beriman, berhijrah dan juga berjihad. Orang itu sajalah yang akan berjaya, yang lain tak berjaya. Jadi minta maaf lah kita katakan, walaupun dia ni, tapi of course lah kan, bukanlah kita ni pergi bergaduh dengan orang-orang yang taknya kata janganlah, tak sia-sia, bukan tak perlu, kita tak perlulah kata macam tu kepada mereka, tetapi bagi kefahaman kita kena jelaskan sebagai orang yang beriman, itu yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan diajar oleh manusia, bukan diajar oleh guru di sekolah kan, bukan diajar oleh profesor mana ke, diajar oleh apa ni pensyarah-pensyarah mana ke, tidak kan. Ini adalah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pelat langit dan bumi. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itulah saja sesi kita pada kali ini. InsyaAllah akan datang kita akan bersama-sama lagi di muka surat yang ke 190 insya-Allah, surah Bara'ah, surah Taubah. Jadi bersama-sama insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.